warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita nikmat iman dan Islam dan dapat kita berkumpul bersama-sama dalam suatu majlis ilmu pada kuliah zuhur kita hari ini, yang mana insya-Allah sama-sama kita ingat memperingati di antara satu sama lain. Dan kita sedia maklumlah, khususnya di kawasan Lembah Kelang, di Selangor, musim banjir ni, dan yang terbaru ni di sebelah Pantai Timur, di sebelah Mentakap, Kuantan dan seumpamanya. Dan biasa kita dengarlah Pantai Timur di sebelah Kelantan, Terengganu pada hujung-hujung tahun yang teruk banjirnya, tapi kali ni perubahan banjir tu di Pantai Barat pula. Jadi kita pun rasa sedih lah dengan apa yang menimpa sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan ada yang boleh dikatakan kehilangan segala-galanya. Inilah ujian yang sangat besar, ya. Jadi kita bila melihat, lihatlah dengan perasaan belas kasihan. Doalah kebaikan untuk mereka. Namun begitu, tidak salah juga kiranya saya dalam kuliah hari ini membuat satu muhasabah untuk diri saya, untuk diri kita semua, yang mana kita belum lagi Allah uji, kan? Pada sangkaan kita, padahal Allah uji kita dah. Dia ujian ni secara umumnya ada dua bentuk. Satu, ujian dengan kesenangan. Bila Allah uji kita senang ni, kita syukur tak syukur? Syukur ni macam mana? Maknanya kita balas nikmat dengan kebaikan. Allah beri kita sihat, kita banyakkan ibadat. Allah beri kita kekuatan, kita banyakkan bersyukur dengan melaksanakan amal ibadah. Allah beri kita kaya, kita beramal beribadah. Maknanya kalau kita berduit, kita bersedekah. Kalau kita cukup syarat keluar zakat, keluarkan zakat. Bila kita mampu untuk berjalan kaki ke masjid, ke surau, pergilah solat berjemaah. Kalau kita mampu untuk bangun malam, beribadah, bangunlah malam. Kita mampu membaca Quran, mata kita terang lagi ni, bacalah Quran. Dan seumpamanya, itulah yang saya nak tekankan tentang kesyukuran. Tapi kalau kita tak balas dengan segala nikmat tu melalui syukur kepada Allah, akhirnya kita buat dosa lah, kan. Sihat buat dosa, mata terang tengok maksiat, tangan dia mampu bergerak, kaki mampu bergerak, pergi tempat-tempat dosa dan maksiat. Begitulah seterusnya. Bila ada rezeki, Allah berikan bentuk harta benda, jadi kikir, bakhil dan seumpamanya. Manakala pula kalau kita diberi kesusahan, ditimpa musibah, maka Allah uji kita juga. Namanya ujian tu adalah bagi menguji kesabaran kita. Siapa yang sabar dapat pahala lah. Siapa yang tidak sabar, maka Allah kurniakan kemurkaan darinya untuknya. Jadi hari ini saya tekankan dua tajuk sebenarnya dalam kitab Kesan-Kesan Dosa oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Cumanya yang pertamanya, dosa membinasakan nikmat dan mengundang bala. Itu satu. Kalau sempatlah kita akan bincang pula apakah balasan ke atas keimanan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk janji Allah kepada golongan yang beriman dan berbagai nikmat, kebaikan dan anugerah yang Allah kurniakan kepada mereka. Maksiat ni secara umumnya membinasakan nikmat. Membinasakan nikmat ni menghilangkan segala kesenangan lah. Kadang-kadang mungkin sebab kerana kita ada dosa, sakit kita. Nikmat sihat tu hilang lah. Atau mungkin sebab kerana kita kaya, maka akhir nikmat harta benda kekayaan tu hilang sebab kerana mungkin dosa maksiat kita buat.
dan mengundang bencana dan malapetaka. Sebab tu tujuannya bila kita ditimpa musibah dan bala bencana ni ialah supaya kita bermuhasabah, mengkoreksi diri, membetulkan diri balik. Tapi yang kita sedihnya tengok extravaganza makin hebat kan. Kemudian program lagu cinta kita kan. Patut cinta Rasulullah. Tapi kita kadang-kadang macam mak saya cakap lah, kadang-kadang setengah-setengah di kalangan kita yang orang baik-baik, orang yang soleh lah, saya kira orang yang soleh jugalah, mempertikaikan pula bila buat majlis program cinta Rasulullah kan. Oh bid'ah ni, Nabi tak buat, sahabat tak buat kan. Tapi Nabi tak larang, sahabat tak larang kan. Tapi bila kita sambut birthday kita tak pernah tikai pun. Sambut birthday kau boleh lah. Nabi pernah sambut birthday dia sendiri, tak sahabat buat, tak ada kan. Tapi Nabi yang mulia kau buat bukan tikai kan. Maknanya kalau kita punya birthday pun kita sambut, takkanlah Nabi tak sambut. Itulah moral of story-nya kan. Maknanya ada benda-benda baik orang pertikaikan, benda-benda buruk tak ada, orang pertikai diam je. Bila kita tanya kenapa benda tu kamu tak nak pertikaikan, itu sedia maklum memang tak boleh. Yalah, kita nak ingat ke orang kan, mungkin orang lupa. Tujuan kita nak ingat ke orang, bukan kita nak kita kata orang hari ni punya istilah lah, nak bahan orang. Bukan nak bahan kan, nak ingatkan balik mereka. Dan juga maksiat mengundang bencana dan malapetaka. Itu yang masalah sekarang ni yang kita lihat pada hari ni. Dan macam-macam lagi bala bencana kalau Allah nak turunkan, Allah turun. Sebab tu dia punya hak, dia punya milik, apa saja dia boleh buat, dia buatlah. Jadi kita ni kalau betul-betul beriman, ibarat kita kata redha lah. Dan Allah beri tu, cumanya kita kena fikirlah. Kita ni insan biasa, Allah uji untuk Allah takfirkan atau sucikan dosa-dosa kita. Manakala para nabi dan solehin tu Allah uji mereka kerana mereka tu baik. Tapi Allah nak naikkan darjat mereka. Itulah bezanya. Tapi kita ni boleh tak kalau Allah uji untuk naikkan darjat? Tak ada mustahil Allah nak beri kalau nak beri. Kan? Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, turunnya bala itu adalah kerana dosa. Itu kata Imam Ali lah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Turunnya bala itu adalah kerana dosa. Ini jelas lah dalam kitab ni sebut sendiri. Perginya pula, mana hilangnya bala itu kerana taubat. Jadi ada juga suatu hikmah dari Allah Ta'ala bila dia beri kita ujian dengan bencana dan bala dan juga malapetaka. Tujuannya supaya kita bertaubat. Itu saja. Dia taubat, pergilah dia. Kan itu dia. Baik. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Dia macam zaman Rasulullah dulu lah kan. Bukan saya rasa zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Osman. Zaman lepas Rasulullah. Ayolah betul lah. Ada seorang ni, dia berjalan. Jalan. Dia tengok seorang perempuan. Dia tengok tu bukan tengok sajalah kan. Tengok dengan perasaan suka terhadap kecantikannya. Dia punya point itu. Tengok tak ada masalah kan. Tengok kan. Mungkin tengok ada orang cacat. Tengok mungkin disebabkan orang tu dia orang asing tempat kita. Kita tak pernah jumpa orang ni. Mana dia, daripada mana kan. Ni tengok dengan kecantikan dia kan. Jadi akhirnya berjalan-jalan dia terlanggar dinding. Kena kat mana dahi tu, berdarah dahi dia. Maka dia pun cubalah nak cari penyelesaian. Apa puncanya dia terlanggar dinding sampai bengkak dahi, sampai luka lah, berdarah. Jumpa Sayyidina Osman. Dia pun sebutlah, dia cakap kau ada benda maksiat kau tengok tadi ni, maka kau berjalan akhirnya kau terlanggar dinding. Terlanggar dinding, tembok tu darah kau punya dahi kau. Dia tu tenang kau tahu, cakap ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kamu hendaklah rasa bimbang ataupun hendaklah kamu jaga diri kamu, firasat orang-orang beriman, kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. Itulah kisah dia. Dia kata kau tak lecong aku lah, aku tahu kan apa punca kau jadi gini. Maka kita bertaubatlah.
Itu dia. Betul? Bertaubat. Dan Nabi pernah sebutlah, cuma minta maaf lah saya tak apa-apa ingat sangat matan hadis itu. Cumanya kalau kita nak merasakan kemanisan iman dalam beribadah. Dia ibadat ni dah ada rasa manis dia. Macam kita minum teh lah, teh tarik kan. Ada manis ni bau kata orang kan. Kalau tawar tu tak best lah kan. Macam duduk uat lah. Duduk uat kan. Makan tak ada rasa masin, minum tak ada rasa manis. Atau orang kena COVID kan, tak ada rasa apa. Kan? Kita makan-makan kita rasa apa khair tak rasa ni kan. Dah hari kelima dia ni rupanya tanda-tanda orang lain memanglah itu simptom kan. Di mana kita tak rasa. Tak rasa tu yang tak sedap tu. Ibadat ni bila dia ada rasa kemanisan, dia rasa sedap. Seronok. Maknanya dia gini tau. Kata kemanisan beribadat ni contoh zikir. Bila kita rasa zikir tu satu benda lazat, kita akan zikir. Baik satu ustaz saya dengar ceramah, dia kata apa tau? Macam orang rajin selawat ni. Kadang-kadang sepatutnya zikir subhanallah, tapi dia tersasul selawat juga. Sebab dia dah terlampau banyak kan menyebut benda yang tu je, disebut je lah. Begitu juga kalau kita kan banyak baca Quran. Kita banyak rasa baca Quran, kita rasa macam lazat baca Quran. Mana kita dah sampai peringkat lah. Tapi macam nak sampai peringkat gitu sebenarnya? Nak sampai peringkat tu, ni orang tanya kadang-kadang ustaz. Saya nak peringkat gitu, Nabi kata, kau jangan pandang kepada mahasinil mar'ah, iaitu kecantikan mereka. Kalau pandang saja, kamu hilang rasa manis untuk beribadat. Itulah dia. Dan yang keduanya, Nabi sebut dia panggil mata yang khianat sebenarnya. Sebab Allah beri kita mata untuk tengok yang baik. Tiba-tiba kita khianat, salah guna maknanya kan. Tu maknanya jadi hilang kemanisan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kemanisan tersebut lah. Kita doa lah. Itu dia. Baik. Jadi dalam ayat ini, maknanya kalau musibah tu kena, pertamanya Allah sayang kita. Sebab dia suruh kita cepat kembali. Kalau tak kena tu yang maknanya Allah tak sayang ni sebenarnya. Allah kata biarlah kau, aku dah benci dah, tak nak taubat, kan. Kita. Saya pernah dengar kan satu ustaz dia sebut, dia kongsikan dalam kuliah. Dia betul juga kalau kita fikir-fikir balik. Dia kata, banyak kita dengar cerita kan orang pergi Mekah. Kan? Orang pergi Mekah dapat musibah tu musibah ni kan. Orang pun pandang semacam kan dia. Pandang selek lah. Pulang kau banyak dosa kau masa kat tanah air tu lah. Allah tunjukkan macam-macam. Tapi, dalam banyak ustaz saya dengar ceramah ada satu ustaz ni betul kata dia. Fakta dia tempatan dengan Quran. Dia kata apa? Itu tandanya Allah nak cuci dosa dia. Dia beri musibah. Kita ni yang tak ada apa-apa ni kita rasa tak ada dosa. Padahal takut Allah tak nak cuci dosa kita. Itu dia. Sama juga macam orang kan kita lihat kan. Dia tak sihat, sakit. Kemudian dia meninggal dunia. Satu. Ada tuan guru dia sebut. Dia cakap orang beriman gitu. Allah sayang sangat dia. Allah bagi dia musibah. Supaya dia dihapuskan dosa-dosa dia. Sampai dia meninggal dunia. Satu. Yang keduanya kadang-kadang dia diseksa dalam kubur dia. Untuk Allah cucikan dosa sampai ke hari akhirat. Jadi dia bangkit besok pada yaumul mahsyar, hari mahsyar tak ada dosa dah. Jadi itu sombong macam-macam ulama-ulama tulis tentang takfir atau perkara yang boleh mencucikan dosa. Maka musibah ni kan sebenarnya lah pengajaran untuk kita lah sebenarnya. Okey baik, kita sekarang kita tengok situasi, kita tengok dalam TV, dalam media sosial kan, tengok kan FB ke IG orang hantar, kita tengok sedih kesian rumah banjir sampai pekat naik atap ni dah rumah tu terlos, kereta terlos. So kita ni kita patut doa lah ya Allah, lindungkanlah aku ya Allah. Jadi kita terus jadi insaf. Maksudnya kita banyak baca Quran, banyak selawat, banyak berzikir, banyak sebalat taubat. Pernah tu kisah masa ayat ni turun. Ya, ayat turun. Ada satu orang ni, orang tanya. Dia cakap, kenapa anak kau matanya buta? Dia kata, anak aku buta sebab dulu aku pernah buat dosa juga. Jadi Allah kurniakan balasan pada anak aku. Maknanya Allah ampunkan dosa aku melalui anak aku buta mata dia. Wa ya'fu an katsir. Yang kedua ni, rahmat Allah Ta'ala ni dia bagi kita musibah sikit je. Tujuannya dia nak hapuskan dosa kita yang sangat banyak. Allahu Akbar. Kalau Allah turunkan satu musibah atas dunia ni, kerana dosa kita, tak payah dia kata dia bagi balas semua dosa kita, sebahagian cukup lah. Tak ada langsung makhluk yang mampu hidup atas muka dunia ni, sebab semuanya dibala oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tengok sekarang kan, ada orang mampu hidup lagi, binatang mampu hidup lagi, sebab kerana itu baru dibalas sedikit, bukan separuh, sedikit pada dosa kita saja. Itu pun kita pandang dahsyat kan, kita pandang dahsyat. Lepas tu saya kata tadi, setengah orang diinsaf, setengah orang tak kisah kan, buat tahu je. Betul juga setengah-setengah pendakwah dia nasihat kita kan, berhentikanlah sebab sementara waktu, sharekan dalam media sosial kita punya kesenangan, keseronokan, betul tak? Kita pergi makan ramai, tunjuk gambar makan udang besar, ketam besar kan, sebab di sana kawan-kawan kita yang mungkin rakan FB kita rasa sedih. Dia orang nak kata nak makan tu, usah nak makan tu, nak makan kering pun tak ada.
Sebab semua habis barang dapur pun habis. Betul tu. Kan? Kita kena ada perasaan macam tu. Betul jugalah kan. Setengah orang tak, dia kata, tak salah kata ustaz tu, kata ustaz tu. Kita nak, kan, nak menunjuk, kita nak tunjukkan inilah nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Betul, nikmat Allah perlu kita syukur. Adakah syukur kena tunjuk gambar kat orang? Tengok kita nak belanja orang tu makan kan. Hari ni saya masak ketam, udang semua, saya pergi bawa kepada mangsa banjir. Macam kawan saya buat. Betul? Dia tunjuk kan. Dia masak bagi. Nampak? Tujuan dia supaya apa? Benda yang kita makan tu kita bagi. Orang merasa nikmat yang sama. Allahu Akbar. Ya? Firman Allah lagi. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Al-Anfal ayat 53. Yang bermaksud balasan yang demikian itu, mana bala bencana lah, ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Apa dia? Nikmat yang Allah telah kurniakan dan Allah tukarkan nikmat itu kepada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya Allah boleh tarik nikmat itu dan ubah menjadi bala bencana pada sesuatu kaum sehinggalah dia mengubah diri mereka sendiri. Maknanya kita ni diberi balasan oleh Allah Ta'ala sebab kerana sikap kita tidak mau mengubah diri kita. Mungkin ada yang tak semayang, mungkin ada yang jarang-jarang semayang, mungkin ada yang buat dosa dan nak bertaubat dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu. Itu mungkin antara sebab punca-punca dia. Tapi kita tengoklah sejak mutakhir ni banyak orang cakap benda yang bukan-bukan dalam bab-bab hal-hal agama kan. Ada cakap Tuhan serupa makhluk halus. Kan? Kena ambil kira juga. Memang kata ustaz nak sebut pasal pengungkit benda tu orang dah minta maaf. Minta maaf tu ada cara dia. Kita kalau dah cakap benda-benda sesat, nyesatkan, rosak akidah, kufur ni, kita melibatkan hak Allah bukan hak orang. Kalau saya kata satu individu ni, saya boleh buat ucapan terbuka, minta maaf pada individu tersebut, atau jumpa dia, kita paparkan pada seluruh, orang kata apa, netizen yang saya minta maaf. Ni sekarang bukan soal individu, bukan soal orang Islam. Soalnya sekarang dia dengan Allah Ta'ala. Yang melibatkan soal akidah. Itu cerita pasal orang kata Tuhan serupa makhluk halus. Belum lagi cerita yang ada gak kata, oh ni orang cerdik pandai agama juga. Allah tu berjisim. Pula dah. Pasal kita nampak dia ke akhirat besok, berarti dia berjisim. Pemberat juga. Benda-benda ketuhanan ni bukan boleh dibincang ikut suka hati sedap mulut kita, tidak. Betul, dalam bab ketuhanan ni, kalau kata bab ketuhanan, sekadar itu yang Allah Ta'ala beritahu. Kau jangan fikirlah. Yang kita tak disuruh pula memikirkan tentang diri Allah. Allah ni dia nampak ke? Kau nampak dia pakai apa dia nampak? Jangan, tak boleh. Habis nak fikir pasal apa? Dah Nabi pesan pada kita, tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikirlah kepada seluruh makhluk yang Allah jadikan. Baru nampak hebatnya Allah. Tak payah pergi jauh. Diri kita cukup lah. Kita punya nafas ni berapa banyak? Ahli tasawuf kata, kita punya nafas saja 124,000 nafas. Satu hari. Ahli tasawuf kira. Mana satu saat dia gamaknya kan? Satu saat. Satu sampai ada. Ahli tasawuf ni, dia kata, satu saat tak sebut nama Allah bagi dia macam tak balas nikmat Allah. Nafas ni. Allah. Kalau kita ikut kan, kalau kiraannya 124,000. Bayangkan. Satu hari je kita bernafas, 1,000 nyawa Allah tarik. Tu ada dalam kitab sebut. Satu hari saja kita bernyawa ni, bernafas. Bos kan? Dah 1,000 orang ada yang Allah cabut nyawa dia. Berarti Allah tu maha berkuasa. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Ada yang baru dilahirkan, ada perempuan yang mengandung, ada perempuan yang bersalin. Allahu Akbar. Itu belum cerita lagi Allah utuskan malaikat jaga kita 10 malaikat waktu siang, 10 malaikat waktu malam. Ada yang jaga kanan, kiri, depan, belakang. Ada yang jaga dekat kita punya dahi, ada yang jaga dekat kita punya mulut, bibir. Semua jaga belaka. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta manusia sehebat-hebatnya. Kejadian sebab hebatnya Tuhan yang menciptanya. Itu je, kita dah fikir itu je. Allah bagi cerita Tuhan mana rupa yang ini. Tak payah. Ini bukan tugas kita nak mikirkan benda-benda gitu. Termasuk juga
Tak payah kita nak bincangkan. Kenapa Allah bagi kat orang sini je kena bala. Orang sana tak kena. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya Allah apa yang Allah buat. Tapi kitalah besok yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa kita buat? Kan? Buat tak amal ibadah? Taat daripada perintah Allah? Derhaka ke tidak? Sejauh mana ketaatan kita pada Allah Ta'ala? Sejauh mana kita punya amal ibadah kita pada Allah Ta'ala? Ikhlas kita sejauh mana? Itu yang Allah tanya. Jangan tanya Allah. Kan? Allah nak buat apa? Dia kenapa bagi kita gini, tak bagi orang sana begitu? Jangan. Itu bukan tugas kita. Tapi yang kita perlu buat, ubah diri kita. Ubah diri kita. Macam ni lah, macam orang kan. Kalau dia rasa susah hidup dia cuba cari jalan keluar daripada susah. Bekerja cari rezeki. Kalau sakit, cuba cari apa dah penawar dan ubat bagi kesakitan dia. Macam itulah diri kita. Dalam keadaan kita rasa kita berdosa ni, apakah jalannya untuk kita ni supaya jangan berdosa? Tinggalkan dosa. Macam mana nak bagi Allah Ta'ala ampun kita? Dengan dalam bertaubat. Lepas tu kata dalam Quran ni, Allah tidak akan mengubah akan nikmat itu menjadi bala bencana sehinggalah umat itu mengubah akan diri mereka sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tak ubah nasib satu kaum melainkan kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Kalau katakan bala bencana itu turun sebab kerana ada benda salah mereka buat. Adalah bala bencana yang turun sebab ada salah. Salah tu kena buang. Salah tu kena hindarkan. Maksiat tu kena dihindarkan ataupun juga dicegah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum. Apa yang ada pada mereka tak kisahlah. Kalau katakan pada mereka itu kesusahan, bala bencana, itu maknanya apa yang ada pada kaum tu lah. Sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sebab tu kita rasa beruntung kalau ada kumpulan cegah maksiat. Orang buat maksiat, buat mungkar, dia cegah. Itu yang paling bagus. Sebab dia mencegah. Sebab kalau dia mengubah dan mencegah, maka Allah Ta'ala akan cegah bala bencana turun ke atas mereka. Tapi kalau mereka tak cegah, diam je. Ibarat kata kita bapak sekarang ni. Anak perempuan kita keluar rumah, tak tutup aurat betul-betul. Tak proper lah kita kata. Pakai tudung pun mungkin tudung saji. Kan? Tudung saji, tudung jarang lah. Kan? Atau tudung botol. Kan? Tudung botol ni maknanya separuh je tutup. Yang dada-dada nampak. Atau isteri kita kan. Benda yang sama kan. Kita tak cegah. Itu yang Allah kata orang bala. Dalam rumah tangga sendiri kadang-kadang. Yang isteri pun satu hal juga. Yang anak dan perempuan satu hal juga. Ada gil. Orang kata tutup aurat proper, tutup lah. Kadang-kadang ada sampai peringkat dah. Suami tu dah tegur, dah berbuih-buih mulut. Bapa dah tegur berbuih-buih mulut. Ini masalah anak-anak. Ini masalah isteri ada pada hari ini. Kan? Yang terbaru ingat tak kisah. Kan? Doktor tu cerdik lah tu. Belajar kan. Pergi viralkan suami curang. Benda tu jangan dibuat mengaibkan suami. Tapi suami saya salah. Memang suami kau salah. Tapi kepada siapa kau nak beritahu kesalahan suami kamu? Pihak berautoriti. Nah tak? Itu betul. Dia dalam Islam mengaitkan. Kalau ikut nafsu, katanya semua komen-komen dia orang perempuan, bagus, you buat begitu. I sokong, I setuju. Memanglah itu nafsu kan. Ikut syariat. Nah. Saya kadang-kadang jadi ustaz ni orang cerita macam-macam. Kata, adik saya ustaz ni, ustaz tengok gambar ni, ustaz tengok gambar. Sebelah ni perempuan ustaz. Nampak tak macam takkan baju kan? Waliyahzubillah ustaz kan, dia dah berzina. Saya kata apa, kak? Akak jaga-jaga kak. Akak semayang kat surau masjid suami isteri dengar kuliah bismillah masya-Allah. Akak mungkin dah dengar kuliah. Hukum tuduh orang zina ni kak berat. Kalau tak ada 4 saksi kena bawa hukuman ke mahkamah sebat 80 kali. Qazaf. Sebab syarat nak kata orang itu berzina mesti 4 pasang mata melihat dan sempat 4 orang tidak berubah kesaksian dia. Jangan seorang kata ya aku nampak macam mana keris keluar dari sarung. Hampa macam mana 3 orang. Tak nampak pun kan. Tak nampak pun dia nampak gesel-gesel biasa aja. Kan? Nampak tak? Tak boleh. Dia mesti nampak 4 pasang mata kata betul betul. Betul. Itu ya. Kan? Itu yang pernah tu kisah kan, yang sahabat Al-Mughirah tadi. Orang tuduh dia berzina, yang pergi tuduh Al-Mughirah dia tu terus kena sebat. Sebab Sayyidina Umar kata engkau seorang yang kata, yang lagi 3 orang kata tak. Kau main nampak je. Memang kau tindih perempuan tu betul. Tapi kau berzina ke? Dia kata tak. Aku tindih dia baru. Tak. Kita yang lain kata, 3 orang kata tak nampak.
Yang seorang tu kata memang betul. Kena qazaf 80 kali sebatan. Bayangkan gambar. Mak tak? Ini bayangkan yang baru viral je kan. Ni betul ni. Kau dah buat kerja tu sono. Allahu Akbar. Berat sekarang. Itu je. Jadi yang saya nak sebut benda gini bukan apa dah, sebab kita tu aku dah pernah dengar ceramah ustaz kata betul lah. Sebab tu kisah berlaku juga zaman Imam Malik. Kan mesti dengar kisah ni kan. Perempuan tu mandikan jenazah. Mandi jenazah lama dah siap. Orang tanya beli siap ni tak ada siap lagi. Nanti kejap lalu orang pergi hintai. Rupa tangan dia melekat dekat jenazah tu. Perempuan mati, perempuan yang mandi kan melekat. Lepas tu diorang fikir, macam mana nak buat ni? Tangan aku melekat, tak boleh cabut. Aku cuba cabut tak boleh juga. Panggil mana-mana ulama-ulama lah keluarkan fatwa. Ada kata potong tangan tukang mandi tu. Kan? Ada orang kata tak boleh potong, dia bukan mencuri, bukan dosa mencuri pun. Lepas tu ada soalan yang kata tak payah, potong saja dekat daging mayat tu biar tangan terlepas. Dah menyeksa si mati. Sebab salah. Dah habis semua ulama-ulama tanyanya, tinggal seorang diorang kata, ada satu lagi kita tak tanya lagi. Siapa dia? Imam Malik. Panggillah Imam Malik datang. Kan? Imam Malik kata apa kehernya, tapi cakap Arab lah, aku cakap bahasa Perak kan. Ni kehernya kan. Ni jadi kata orang kisah dia ginilah, sekian kata Imam Malik, biar aku tanya tukang mandi mayat tu, cakap apa yang kau cakap kat mayat tadi? Aku kata dia ni pernah zina kan. Kau ada bukti tak 4 orang saksi? Tak ada kata dia. Kalau nak tangan kau terlepas dan jenazah tanam dengan selamat, kau pun selamat, aku sebat kau 80 kali sebatan. Sebab kalau sebab okey, lepas tangan tu boleh lepas. Kan? Berat benda tu. Yang kita semua mudahnya kan. Lepas tu etika nak tangkap orang keluar pun kan. Jangan tengok satu bilik je dengan bangla terus. Apa bikin? Kan? Walaupun member tu kata kan, orang kata benang tak ada. Tak boleh lagi. Cuma kesalahan dia khalwat. Khalwat ada jenis hukuman dia. Panggil ta'zir lah. Ikut pada hakim lah kan. Mahkamah syariah peruntukkan apa macam tu lah. Nampak? Dia berat kan. Dia kata bila balik pada undang Islam, ya Allah, kita pergi tu Islam tu. Kecuali kalau dia mengaku. Itu lain. Kan Nabi pernah orang datang mengaku kan. Qad zanaitu ya Rasulullah, aku dah berzina Rasulullah. So tanya orang, dia ni otak dia betul ke? Nabi tanya dulu, takut dia gila kan. Mak tahu kau depan minum air ketum ke? Lepas dia minum pil kuda, makan pil kuda, kau tahu kan. Lepas tu 3 kali tanya. Dah dia okey. Nabi tanya dia ni ada tak sifat macam orang bodoh-bodoh? Tak ada, bukan, dia memang normal. Dia ulang 3 kali, ni berkata dah 3 kali kau ulang, maknanya sama dengan 3 kali pengakuan kan. Sudah betul lah, aku boleh hukum, baru hukum. Kau mengaku lain. Dia tak mengaku, walaupun dia menipu tu dia dengan Tuhan. Hukum dunia dia memang lepas lah daripada hukuman hudud, tapi tetaplah kena takzir, tu saja kan. Tapi tu yang berat tu kisah dia pergi ambil rakam kan. Allah, sampai orang kenal sangat Hanafi. Dulu kita kenal Hanafi, mazhab Hanafi. Tengok orang komen macam-macam, muka nampak alim pak wara, tapi tak sangka sian kawan tuan-tuan. Allah Allahu Akbar. Ni lah dia. Baik. Dan apabila Allah mengkendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan itu. Tengok tu. Maksud dia, kalau dah bala tu turun, bawalah Tok Syuh Alim Kabir sekalipun doa kan. Tak boleh buat apa dah. Allah. Bolehlah doa, boleh kan. Tapi kalau tidak terangkat bala tu, tak heranlah. Quran dah kata dah, fala maraddalah. Nampak macam tidak ada lagi siapa yang boleh nak menghalang kejahatan ataupun bala bencana itu. Pernah zaman Nabi lu pernah berlaku. Masih di Mekah lah, belum hijrah lagi. Masa tu Abu Sufyan dia tak Islam. Mekah masa tu kemarau. Dia jumpa Nabi. Kan? Walaupun dia musuh dengan Nabi tu. Tapi tahu Nabi ni Nabi. Tapi dia tak beriman masa tu kan. Dia kata, ya Muhammad. Dia tak beriman, panggil ya Muhammad lah. Mekah ni kemarau. Habis tanaman jadi kering, kontang, pokok-pokok mati, binatang tak ada benda nak minum, tak ada benda nak makan, mati. Rasulullah tak nak, buat tak tahu masa tu. Dan pasal dia marah Abu Sufyan yang kufur kan. Dalam surah Ad-Dukhan tu kisah dia. Degil tak nak beriman. Aku kata dah beriman, tidak Allah turun bala. Datang pula lagi pujuk. Ya Muhammad, tolonglah. Doakanlah supaya hujan turun. Nabi tak layan juga. Sampai kali 3 Nabi datang. Dia minta Nabi ni
Sikap dia kalau 3 kali orang minta, baru dia akan tunaikan lah. Kalau dia marah dengan orang tu lah. Kan? Tapi tak apalah, aku doakan lah. Doa-doa hujan pun turun. Turun hujan. Itu yang kata doa istisqa. Doa turun hujan, minta hujan turun. Tapi masalah sekarang lah, hujan tu turun seminggu tak renti-renti. Kan? Kita tengok berapa hari kan, 3 hari je kan. Bayangkan tu boleh banjir kan. Macam itulah aku. Saya bila tengok hujan, kisah hujan turun tak terhenti, teringat zaman Nabi. Datang dia Abu Sufyan, dia kata, ya Muhammad, apa cerita 7 hari tak berhenti hujan? Rasulullah kata, itu hari tak ada hujan, minta turun hujan. Bila dah minta turun hujan, kau minta suruh berhenti hujan pula. Tu Nabi doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kau alihkan hujan di sekeliling kami. Dia alih hujan je boleh. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma anzil alal akam. Ya Allah, kau turunkan semua hujan-hujan ni dekat atas bukit je. Tak ada hujan lah. Wal audiyah, dekat wadi-wadi, lembah-lembah. Wazarabi, tanah lapang. Wa manabidis syajar, tempat tumbuh pokok. Wal anhar, dan segala sungai-sungai. Beralihlah hujan tu tuan-tuan. Tu antaralah. Ataupun doa ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, boleh juga. Tu satu lagi doa lain, wa ghidal ma', hai bumi telanlah air, hai langit kan, curahkanlah hujan. Lepas tu kemudian air tu meresap dalam, wa ghidal ma', bagi air tu rata balik, jangan naik. Gitu doa. Salah satu dari dalam Quran lah, yang tadi saya baca dalam hadis sahih Bukhari. Tu doa. Boleh doa alih hujan. Dulu terdengar ada bomoh alih hujan. Bomoh alih hujan ni, dia ambil lidi dia pun letak tu kan. Apa baca tak tahulah. Sebenarnya tak payah letak lidi. Tadah tangan pandang ke langit je. Lepas baca doa tu, hembuslah. Buat isyarat je hembus tu. Supaya dia pergi beralih. Tu biasa orang buat. Orang dulu nak buat kena kahwin, dia minta lah ustaz doakan. Kata ustaz, besok anak nak kahwin, kata dia, tolonglah doakan. Doa lah buat alih kan. Boleh. Tak, dia ikhtiar lah. Tapi hujan turun juga. Dia marah ni ustaz tu. Dia kata kenduri bila? Kenduri hari Ahad. Malam Sabtu buat apa? Joget lambak. Memanglah kata dia. Orang pandai lepas subuh panggil aku, lepas kuliah subuh tu elok Allah. Kan? Malam tu kau hentam je macam-macam ni kan. Joget lambak lah apa kan. Besok tu kenduri memang hujan. Itu dia kan. Silap juga pergi buat dosa juga. Itu yang akhirnya dia guna pula kaedah baling baju pengantin. Kan? Ada kat atap kan? Dia nak mujarab, baling pengantin sekali kat atas tu. Confirm hujan. Itulah dia. Ada lagi ya, masya-Allah. Kita tengok macam mana pula balasan orang beriman kan. Kalau kita dah beriman ni pula, ganjaran pertama Allah beri ialah ganjaran yang sangat besar. Orang beriman ni amalan dia special. Allah beri ganjaran yang besar. Kena beriman lah kan, percaya. Lepas tu kalau kita kan tengok, kalau kita percaya satu benda tu, mana kalau Allah janjikan amalan ni sekian pahala ni. Nabi kata sekarang, kita yakin percaya. Ganjaran kita besar lah. Kalau kita beriman, kita yakin percaya. Dalam surah An-Nisa ayat 146, wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Tengok, dia janji Allah. Jadi kita kena beriman lah, yakin percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang beriman ni, buatlah amal tu walau sedikit sekalipun, walau RM1 sedekahkan saja dalam tabung masjid. Tapi sebabkan dia beriman, Allah beri pahala yang besar. Sebab apa? Keikhlasan dia, dengan rela hatinya. Dia kata ini saja yang aku ada. Lain kalau orang duit banyak kadang-kadang kan, belum tentu lagi pahala besar. Mungkin dia tak beriman. Dia bagi je lah sebab segan lah. Aku CEO orang ni juga. Budak dispense. Bagi cakap aku tak bagi kan. Dia pun keluarkan 100 nak ambil kau kan. Allah tak. Belum tentu lagi. Tapi macam mana pun kalau dia beriman, lagi hebat lah. Besar tu pahala dia dapat. Tu dia. Macam-macam kan. Style-style orang derma ni. Tapi derma jangan mungkit lah. Ada tu surau tu. Kat surau masjid. Ada tu imam cerita saya. Dia cerita dengan saya. Dia kata orang ni dia kuat infak. Besar bangkat dia lah. Orang tu CEO ke begitulah. Dia infak bukan jenis orang kata rata-rata ribu-riban kata orang. Ribu-riban. Tapi dia bukan pegang jawatan pun. Nazir masjid pun tidak. AJK pun tidak. Tapi dia ungkit pasal apa? Satu ustaz tu berceramah setiap bulan. Ceramah. Ada benda dia tak berkenan ustaz tersebut. Benda dia cakap tu betul. Bukan benda salah ustaz tersebut. Dia kata apa? Dia cakap, kalau boleh buanglah nama ustaz. Jangan dia mengajar. Dia Nazir kata tak apa. Kita kekal. Tak salah pun mengajar. Jangan Tuan Nazir lupa yang banyak menginfak ke masjid ni adalah saya.
Tu kata saya baik Nazir kau cakap kalau dengan aku insya-Allah lah kan. Kau tak dahi dia bengkak, dahi saya bengkak lah. Ataupun sama-sama bengkak kan. Mengungkit, orang mengungkit kalau kita buka Quran, dia punya infak dia dua, ungkit dengan riak. Macam orang kafir menginfak lah, tak ada pahala. Orang kafir kan, dia infak lah banyak mana pun pasal dia kafir, tak ada pahala bagi dia. Tapi untungnya kalau dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, seluruh apa dia buat kebaikan jadi pahala untuk dia. Tapi yang dia rugi, dia Islam dah, tapi pergi ngungkit pula. Riak tak tahulah riak tak riak, tapi dia ngungkit. Saya tanya apa salah ustaz tu yang mengajarnya. Dia kata faham sosialis sesat. Itu je. Betul lah ustaz dia kata. Lain kalau kata sosialis tu betul. Dia marah tentu. Saya tanyalah, jadi dia sosialis ke? Kan? Kalau sosialis marah macam apa? Tapi yang confirm dia bukan sosialis, yang confirm dia iblis. Iblis tu kan. Kau sosialis ke, sekularis ke, apa semua tu iblis belaka. Sama dengan iblis. Wala'iyahzubillah tuan-tuan. Jadi lindunglah diri kita daripada apa yang kita beri ungkit dan juga kita untuk tunjuk. Yang dia beri sudah-sudah. Sayyidina Abu Bakar Allah tegur dulu. Dan bila mana Aisyah dituduh berzina ke anak dia kan. Jadi ada salah seorang sahabat yang dia pernah mengatakan demikian, maka dia terus batal infak ke sahabat tu. Dia orang miskin, tak payah aku nak bagi engkau lagi dah. Kan? Dia bersumpah, Allah tegur, jangan. Kan? Yang kau dah bagi, jangan kau rasa menyesal yang kau bagi, kan? Jangan kau ungkit balik. Tu banyaklah kisah-kisah dalam surah At-Taubah dia cerita benda tu. Baik, yang kedua, malaikat penanggung arash memohon ampun untuk mereka. Kelebihan orang beriman ni, malaikat yang menanggung arash ni malaikat yang pangkat besar-besar lah. Kan? Kalau arash ni ya merujuk kepada kerajaan Allah Ta'ala. Jadi situ ada malaikat-malaikat dia. Malaikat tu sentiasa berdoakan, ya Allah kau ampunkan dosa orang beriman ni, dosa orang beriman ni kau ampunkan ya Allah. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang ada di sekeliling arash bertasbih memuji Tuhannya. Itu malaikat yang bertasbih dan beriman kepadanya. Malaikat itu beriman padanya. Serta juga malaikat yang sama juga memohon ampun bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ni untung kita belajar dulu kan, antara waktu-waktu orang-orang yang mendapat keampunan malaikat ialah bila mana tidur dia ambil wuduk. Tu dia. Tapi benda tu kan sukar nak buat kan. Ambil wuduk je, sukar nak buat. Tapi itulah bila kita suka nak buat, ganjaran dia mesti besar. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Jadi kelebihan orang beriman tadi, malaikat akan sentiasa beristighfar untuk dia. Bayangkan tuan, malaikat minta pada Allah ampunkan dosa kita. Kita minta dah, ni malaikat tolong mintakan lagi. Itu kalau orang beriman. Yang ketiga, Allah merintahkan para malaikat memperkukuhkan kedudukan orang-orang beriman. Kita ni kadang-kadang Allah uji kita. Dua ujian, masa hidup, ujian masa kita mati, dua lah. Masa hidup ni Allah uji kita. Allah uji kita, kita beriman tapi kita susah. Kemudian orang tawar kita macam-macam. Tapi kita kalau terima tawaran tu, kita akan jadi orang tak beriman. Mungkin gitu kan. Dia kata, kamu ni aku tak kerja tak ada, tak aku tawar kau kerja lah. Kan? Kau kerja tempat aku. Tapi lah, tempat aku kalau kau kerja, gaji malu lumayan. Tapi satu je, kau tak boleh semayang. Kan? Jadi kalau orang beriman, Allah akan tetapkan benda dia, tak nak laku. Kan? Sebabkan dia gaji yang besar pun, tapi aku tak semayang, aku tinggalkan perintah Allah, aku buat dosa, aku baik, aku cari kerja yang bermanfaat walaupun sedikit tapi tak menghalang. Manfaat itu maksudnya tak menghalang aku beribadah pada Allah Ta'ala. Dia macam tu kisah lah. Tu kisah di mana seorang ahli tasawuf ni dia nak sangat beribadah pada Allah. Tapi dalam pada masa sama dia kena pergi kebun, dia kena berkebun, kerja. Dia kata aku rindu sangat lepas subuh nak baca Quran, nak berzikir, tapi sekarang tak boleh, aku nak kena cari nafkah. Kan? Dia pun bukan nak bagi anak isteri, tak ada anak isteri seorang je. Aku pun nak makan, hanya nak cari 2 kali makan je, pagi dengan malam je, ataupun siang dengan malam je. Bukan nak banyak pun. Pada ahli ibadat kan. Maka sambil dia bekerja tu, dia pun berdoa lah pada Allah. Ya Allah, kau jadikanlah aku dapat rezeki dari sisi kau ya Allah dengan jalan yang mudah. Yang penting aku tidak meninggalkan ibadah kepadamu. Tiba-tiba dia dapati bersalah, buat tu kesalahan lah. Kesalahan tu menyebabkan dia kena masuk penjara. Dia masuk penjara tu dia sonok juga. Sebab dalam penjara dia boleh beribadat. Kan dia kena kurung kan. Makan pula settle. Tu lah, kalau kita belajar dengan orang tasawuf dia ada benda tu kan. Dia kata dia harapan dia bukan apa sangat. Dia nak dapatkan luang masa nak beribadat. Hal-hal bab dunia tak nak fikir lah.
Tu dia, Allahu Akbar. Macam kita janganlah gitu kan. Nak ceritanya sampai kat mereka ni, dia tak peduli dah. Dia yang penting makan tu untuk menghilangkan lapar je. Nah, kalau saya lain, makan mana nak bagi kenyang betul. Tak cukup 5 kali makan kan. Bergaru kepala juga kan. Itu kan. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Jadi itulah dia. Orang-orang yang beriman, Allah akan teguh pendirian dia. Yang keduanya, masa dia mati besok. Masa bila? Masa kita mengucap 2 kalimah syahadah tu. Supaya kita mudah menuturkannya. Mudah menuturkannya. Kita minta ujian dia. Kebanyakan masa kita mati tu yang paling berat sekali tu. Nak ucap la ilaha illallah. Maka saya ulang balik, saya dah pernah sebut benda ni kan. Nak mudah kita mati sebut la ilaha illallah, banyakkan sebut la ilaha illallah. Itu je lah. Banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mudah kan. Baik. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا Surah Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku menyertai kamu. Itu memberikan pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Ini termasuk kisah zaman sahabat dengan Rasulullah dululah. Bila pergi perang saja, menghadapi musuh, mereka tahu dah perang ni wajib. Lawan orang kafir ni wajib. Kan? Masa orang kafir tu menentang Islam lah. Membunuh orang Islam, menentang Rasulullah. Jadi mereka kena hadapi dengan penuh keberanian. Tapi keberanian itu datang daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Allah kurniakan mereka keberanian. Mana teguhnya pendirian mereka. Teguh. Tak apalah, aku akan sanggup menghadapi musuh-musuh ni kerana Allah Ta'ala. Tu dia. Yang keempat, darjat yang tinggi di sisi Allah. Keampunan dan rezeki yang mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Maksudnya apa? Kemuliaan itu ada pada Allah. Begitu juga kekuatan itu ada pada Rasul dan orang-orang yang beriman. Tengok. Kalau kita jaga iman kita, jaga perintah Allah, perintah Rasul, jaga hubungan baik kita dengan orang yang baik-baik, itu orang beriman. Maka Allah kurniakan kita keampunan, darjat yang tinggi dan rezeki yang melimpah ruah. Akan tetapi golongan yang munafik tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Zaman Rasulullah dulu, orang-orang munafik ni dia tak suka sangat duduk sama Nabi dengan para sahabat, terutama masa nak pergi perang. Dia suka lagi keluar daripada kumpulan sah orang Islam, duduk sama dengan orang kafir. Sebab bagi dia orang kafir tu kuat. Dia punya, orang kata tentera dia ramai. Kelengkapan perang dia banyak. Tapi bila dia kalah saja, menang orang Islam, dia rasa, baik aku jangan orang Islam pula. Sebab dia kira siapa yang menang. Pada keuntungan kemenangan tu dia nak. Allah kata dah, kemuliaan pada Allah, Rasul dan orang beriman. Bukan sebab kerana kau kawan orang kafir. Orang kafir tu lah menjahanamkan iman kau, ketakwaan kamu. Itu masalah dia. Kita lihat zaman hari ni macam itulah. Dunia pada hari ni. Negara Arab semua tak berani dengan Amerika. Amerika pula, dia jadi proksi Yahudi. Antarabangsa, Israel. Maka kita tengok kemuliaan tu dapat kat mana sekarang ni. Mereka anggap kemuliaan tu ada pada Amerika, songkong dengan negara barat. Itu. Teruk. Yang kelima, Allah menyertai orang-orang beriman. Allah bantu orang beriman lah. Bila-bila masa je. Surah Al-Anfal ayat 19. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah beserta orang beriman. Yang keenam, teringkaslah masa kan, mendapat darjat yang tinggi dunia dan akhirat. Allah angkat darjat kita besok. Kalau kita beriman lah. Kat mana tu? Dekat dunia satu, kat akhirat tu. Itulah tadi kat dunia tadi. Kalau Allah uji kita, dia ampunkan dosa, dia angkat darjat kita. Darjat kena angkat macam mana? Dia gantikan. Kalau hari ni kita susah, lepas tu kita sabar, kita bertaubat, Allah angkatkan darjat kita, mungkin kita digantikan terbaik. Macam mana Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah meninggal dunia, terbunuh dalam perang, dapat suami lebih baik pada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah. Subhanallah. Itu dia. Baik, kemudian ke akhirat tentulah masuk syurga kan. Yang ketujuh, insya-Allah dia sampai ke hari akhirat besok, rasa tenang, dia tak risau dah. Kan berhadapan dengan Yaumul Mahsyar, hisab masa tu, dan terakhir sekali Quran yang dibaca tadi menjadi petunjuk dan penawar untuk dia. Yang tu dia baca Quran, akhirnya Quran tu merawat hati dia. Jadi hati dia sakit dan sebabkan ada sifat yang tak baik, jadi baik. Kalau dia digunakan untuk sebagai rawatan, jadi baik. Itu orang syarat nak berawat dengan gunakan Al-Quran ni, dia mesti beriman dulu bahawa yang menyembuhnya adalah Allah. Kemudian mesti dia yakin, percaya dia sekarang minta pada Allah, bukan minta pada manusia, bukan minta pada makhluk. Yang ketiga, dia mesti yakin bahawasanya segala-galanya semua adalah ketentuan Allah, serah pada Allah Ta'ala.
Kita ni silap kadang-kadang tunggu. Ustaz tu tak nak aku, takut tak makbul. Ustaz ni aku nak. Tak boleh kadang-kadang kan. Kadang-kadang ustaz tu baca Fatihah je, dia hembus je, baik kita. Setengah tu dia baca dah sampai dekat-dekat setengah Quran dia baca. Baik juga lagi kan. Tak sama macam. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.